Okey. Jadi Assalamualaikum semua. Okey, kepada yang first time jumpa saya adalah Encik Abdullah. Saya akan ajar subjek MTH 2013, subjek matematik untuk grup awak. Jadi kebanyakan nota saya akan post dekat Google Classroom. Saya dah post 2 iaitu pengenalan dan juga untuk bab 1. Bermaksud setiap kali pengajaran saya akan start post. Jadi maksudnya kalau awak nampak macam tak banyak di Google Classroom tu sebab kita baru start lah. Okey, yang itu Google Classroom kita nampak baru ada bab 1. Okey, kita tengok hari ni bab 1 iaitu sistem nombor. Sangat-sangat pengenalan juga sebenarnya. Okey. Dan majoriti pun saya rasa dah tahu, tapi kita review baliklah apa benda yang kita nak belajar dalam bab 1 ni. Okey, namanya adalah sistem nombor. Jadi bermaksud kita ambil tahu tentang nombor-nombor ni. Okey, kalau tengok ada satu cerita kat sini. Operasi matematik sangat penting dalam kehidupan manusia. Contohnya dalam hal berusniaga. Okey, contohnya awak pergi berusniaga ni awak pergi beli barang. Okey. Diskaun ke, nak minta tawar-menawar ke, semuanya melibatkan matematik. Nak tak nak awak kena faham juga operasi tambah, tolak, darab, bahagi untuk awak gunakan masa pembelian barang. Okey. Contohnya nak ambil baki berapa, nak bayar berapa, lepas dapat diskaun jadi berapa. Semua tu awak kena tahu supaya tak ditipu oleh peniaga. Macam saya, was saya suka bawa saya pergi pergi shopping. Teka sebab apa? Teka sebab saya kalkulator bergerak. Jadi di mana nak kira? Jadi apa yang dia buat? Bang tolong kira bang 25% berapa? Jadi saya lah yang kena kira. Abang kira bang diskaun 100% berapa? Jadi kalau diskaun 100% berapa yang perlu dibayar? Kalau ada diskaun 100%, berapa yang perlu dibayar? Tak payah bayar. Tak payah bayar. Bagus. Maksudnya awak faham maksud diskaun tu. Diskaun adalah potongan. Diskaun 100% bermaksud memang potong habis harga lah. Jadi free of charge. Kalau ada diskaun 100%. Okay, yang lain tu boleh baca. Okey, kita masuklah kepada jenis-jenis nombor. Okey. Jenis-jenis nombor. Okey, yang pertama nombor nyata. Ni nombor nyata. Sekejap saya ada okey ada. Sekejap spotlight. Spotlight. Okey, nampak saya punya ni spotlight merah ni. Okey, nombor yang pertama nombor asli ataupun nombor tabi'i. Nombor asli ni nombor yang digunakan dalam proses membilang. Nombor ini bermula dengan nombor 1. Kosong tak termasuk dalam nombor asli. Ingat, kosong termasuk dalam nombor bulat. Jadi nombor asli adalah nombor yang digunakan untuk membilang. Jadi bila kita membilang, bermaksud dia satu-satu. Iaitu 1, 2, 3. Bermaksud benda yang boleh dibilang. Berapa orang, berapa kereta, berapa rumah. Jadi tidak melibatkan pecahan. Itu kita panggil sebagai nombor asli. Okey, dan simbolnya adalah N, berasal daripada perkataan natural tu. Jadi simbol dia adalah natural. Okey, yang kedua adalah nombor bulat. Nombor bulat adalah nombor asli digabungkan dengan nombor kosong. Okey, nombor asli yang atas 1, 2, 3, 4 dan seterusnya dengan nombor kosong. Jadi dia jadi nombor bulat. Whole number. Whole number jadi simbol yang biasa digunakan adalah W. Okey, pun awak dah tahu. Yang ketiga adalah nombor integer. Integer ni adalah melibatkan nombor bulat dan nombor negatif. Nombor bulat bermaksud nombor 1, 2, 3 dengan kosong dan nombor negatif. Ada simbol-simbol negatif. Jadi kalau kita tuliskan untuk nombor integer biasanya kita gunakan sebagai Z. Dan bila kita tuliskan nombor dia, dia ada ke kiri iaitu nombor negatif dan juga ada ke kanan nombor positif dan juga di tengah-tengah nombor kosong. Okey. Nombor integer juga terbahagi pada dua bahagian, integer positif kalau kita tulis sebagai Z positif lebih besar daripada kosong dan juga negatif, Z negatif adalah integer negatif yang lebih kecil dari kosong. Okey, nombor kosong bukan nombor positif maupun negatif. Itu awak kena ingat. Kalau ada orang tanya nombor kosong positif ke negatif? Tak. Dia sebagai sempadan antara negatif dengan positif. Kalau sebelah kanan positif, kalau sebelah kiri adalah negatif.
Dan kalau negatif, wajib letak tanda negatif. Okey, kalau positif dia tak wajib. Awak tak letak pun tak apa. Tapi kalau negatif, wajib letak. Okey, nombor nisbah ataupun kita biasa gunakan simbol sebagai Q. Apa nombor nisbah ni? Nombor yang boleh diungkapkan sebagai nisbah dua integer. Dua integer ni apa? Maksudnya pecahan. Okey. P dalam bentuk P per Q di mana Q tidak boleh kosong. Ni simbol ni bermaksud tidak boleh ataupun bukan. Bukan kosong. Sebab apa kalau bukan kosong? Kenapa tak boleh Q kat bawah ni kosong? Error. Betul. Sebab awak letaklah apa-apa nombor di atas, tapi kalau dibahagikan dengan kosong, dia akan dapat main error. Memang tak boleh kira. Jadi kosong tidak boleh dibahagi. Okey. Jadi nombor nisbah adalah nombor yang boleh ditukarkan dalam bentuk pecahan. Okey, contoh nombor nisbah integer pecahan dengan titik perpuluhan. Lagi D. Okey. Okey, saya sentuh salah satu dulu. Integer. Integer ni adalah semua nombor positif dan negatif tidak termasuk kosong. Sebab apa integer kita boleh katakan sebagai nombor nisbah? Sebab apa? Sebab apa? Agak-agak. Padahal dia adalah nombor yang kita letak macam satu je, tak ada pecahan pun. Sebab setiap nombor yang macam ni, contohnya negatif 1, 2 ni, sebenarnya dia dalam bentuk pecahan. Cuma kita tak letak. Bentuk pecahan apa? Bentuk pecahan per 1. Betul. Bentuk pecahan per 1. Negatif 1 adalah per 1. 2 pun adalah per 1. 50 pun adalah per 1. Jadi bila per 1, biasanya kita tak letak. Jadi bila tak letak, kita tak nampak per 1 tu. Jadi sebenarnya dia pun asalnya nombor nisbah. Jadi senang kata, integer semuanya nombor nisbah juga. Apa lagi nombor nisbah? Nombor pecahan yang memang ada pecahan lah. 5 per 6, 1 per 2, 3 per 4. Ini pecahan-pecahan yang biasa. Yang ketiga, nombor nisbah kita adalah titik perpuluhan yang berakhir. Yang berakhir ni maksudnya apa? Maksudnya, bila awak kira awak punya pecahan tu, perpuluhan dia berakhir sampai 2 atau 3 atau 4 titik perpuluhan. Kalau awak kira dalam kalkulator tu, dia tak sampai hujung nombor. Itu maksudnya titik perpuluhan yang berakhir. Okey. Contohnya 3 per 4. 3 per 4 awak dapat 0.75. Ada nombor lagi belakang 5? Tak ada. Dia memang 0.75. Okey. 6 per 5 akan dapat 1.2. Jadi ada lagi belakang nombor? Tak ada. Contohnya 5 per 10. 5 per 10 adalah 0.5. Jadi 0.5 berakhir. Jadi dia masih lagi adalah geng nombor nisbah. Okey, jadi yang kategori keempat. Titik perpuluhan berulang secara tak terhingga. Okey, berulang secara tak terhingga. Apa maksud dia? Maksud dia nombor kalau kita tukarkan kepada dia punya perpuluhan, dia jadi nombor yang berulang. 1 per 3 sama dengan 0.333333333. Kalau awak nak tulis nombor 33 tu sampai hujung pun tak habis. Dan dia adalah nombor berulang. Jadi bila nombor berulang, kita boleh tulis dia dalam bentuk perpuluhan yang berakhir. Contoh 0.3333 ni, okay, kita boleh tulis dia dalam bentuk 0. Atas dia ada bar. Macam ni saya nak conteng, join. Tak boleh tulis 3. Okey. Kat sini. 0.3333. Dia jadi 0.3. Apa nombor yang berulang? Nombor 3 yang berulang. Jadi kita stopkan sampai 3. Dan dekat 3 tu kita letak bar. Satu garis melintang. Melambangkan 3 tu berulang tidak terhingga. Secara tak terhingga. Ini adalah simbol baru. Saya rasa awak tak pernah jumpa lagi. Betul? Ke pernah jumpa? Kalau pernah jumpa, baguslah. Kalau tak pernah jumpa, ini adalah ilmu baru. Bermaksud kalau nombor perpuluhan awak tu adalah yang berulang dan tidak terhingga, dot ni. Jadi awak boleh shortcutkan dia kepada 0. Nombor yang berulang tu. Okay, contoh nombor 1 per 7 ni. Apa yang nombor berulang kat sini? Kalau awak perhatikan, dia berulang 1, 4, 2, 8, 5, 7. Kemudian 1, 4, 8, 2, 5, 7. Bermaksud nombor belakang ni adalah 1, 4, 2, 8, 5, 7. Jadi dia berulang daripada 1 sehingga 7.
Jadi awak boleh tulis sampai situ. Itu maksudnya adalah bar kat atas tu. Maksud satu garis melintang dekat atas nombor tu bermaksud kalau ada garis macam tu, nombor-nombor ni berulang sebanyak nombor tu sehingga tak terhingga. Okey, itu adalah contoh nombor nisbah yang keempat. Okay, boleh? Boleh sekarang ni? Okey, jadi kalau macam tu, apa pula nombor tak nisbah? Okey, sekejap. Jadi apa pula nombor tak nisbah? Kalau nombor nisbah yang 4 geng tadi tu, nombor tak nisbah pula adalah nombor yang boleh dipecahkan juga, tetapi nombor itu mempunyai titik perpuluhan, mempunyai titik perpuluhan yang tidak berakhir dan tidak berulang. Ingat, tidak berakhir dan tidak berulang dan tidak terhingga. Itu adalah nombor tak nisbah. Okay, selalunya kita akan buat penghampiran. Penghampiran ni apa? Kita bundarkan lah. Kita bundarkan untuk dapat jawapan yang lebih ringkas. Okey, contoh nombor-nombor dia. Punca 2. Punca 2 berapa? Kalau awak kira kat kalkulator, dia akan dapat 1.41 something. Okey. Punca 2 ni adalah 1.41 something lah. Tapi panjang ke belakang. Kalau awak tengok nombor tu, dia tidak berulang. Okey, dia tidak berulang. Dan kalau tengok nombor tu pun tidak berakhir dalam kalkulator. Okey. Tapi kita tulis dalam bentuk lebih ringkas iaitu punca 2. Jadi punca 2 adalah salah satu contoh nombor tak nisbah. Kemudian E. E ni apa? E ni adalah eksponen. Eksponen ni adalah satu pemalar dalam matematik yang popular. Okay. Dalam kalkulator awak tu, dia ada tulis, ada lambang E. Kalau tak silap saya, dia dekat EXP. Dekat EX, betul. Dekat bahagi Dekat bahagi ke darab? Ke dekat log? Dekat pi. Ada dekat bahagian butang mana? Saya rasa dia sama ada log atau ln. Tapi dia ada E, EX. EX tu bermaksud E kuasa X. Jadi X tu awak boleh tuliskan nak kuasa berapa. Jadi kalau awak tulis E kuasa 1, melambangkan pemalar eksponen tu sendiri, tengoklah nilai dia berapa. Berapa nilai dia? Siapa yang tolong kira? Ada? Ada tolong kira? Sekejap, saya punya kalkulator tak ada saintifik kat sini. Kalau eksponen 2.71. berapa? 2.72. Berapa? 2.718. Sudah panjang lagi. 2.7 panjang lah. Dalam kalkulator awak tu takkan habis. Jadi itu adalah contoh-contoh nombor tak nisbah. Okey. Okey, jadi nombor okey, pi. Pi adalah contoh nombor tak nisbah juga. Pi berapa? 22/7. Awak tahu kan? 22/7 ataupun 3.412 kan? 3.142, sorry. 3.142 kan? Okey, sebenarnya dia tu adalah nombor yang tidak berpenghujung. 3.14115 something. Okey, tapi dalam SPM untuk meringkaskan pengiraan awak boleh gunakan dia sebagai 22/7 ataupun 3.142 berdasarkan soalan. Betul? Kan? Itu sebab dia nak bagi awak mudah kira. Tapi dia sebenarnya nombor yang tak berpenghujung. Okey, next. Nombor perdana. Tahu nombor perdana? Pernah dengar? Okey. Apa maksud nombor perdana? Ada? Tak ada? Okey. Nombor yang terdiri daripada nombor asli lebih besar dari 1. Maksudnya apa? Kosong bukan nombor perdana, confirm dah. Dan tiada faktor lain selain 1 dan nombor itu sendiri. Okay, maksudnya dekat sini, nombor perdana adalah nombor boleh dibahagi dengan nombor itu sendiri dan satu sahaja. Perkataan sahaja ni penting. Okay. Dia boleh dibahagi. Dia boleh membahagi nombor sendiri dan satu sahaja. Kalau dia bahagi nombor lain, nombor yang lain, dia akan dapat pecahan. Okay, ingat, kalau dia bahagi nombor lain, dia akan dapat pecahan. Okey, contoh saya ambil 2. Okey. 2. Okey, 2. Okey, 2, dia boleh bahagi diri sendiri, dapat nilai 1.
Kemudian dia boleh bahagi 1 tak? Boleh. Dia bahagi 1 dapat 2. Jadi dia nombor perdana. Cuba kita try bahagi dia nombor lain. Nombor lain tu kita ambil nombor 3 lah. 2 bahagi 3 dapat berapa? 1.5. Jadi bila dia bahagi nombor lain, dia dapat perpuluhan. Jadi dia adalah nombor perdana. Itu maksud dia. Okey. Contohnya nombor 5. Okey, nombor 5. 5 boleh dibahagi dengan diri sendiri, confirm lah. Bahagi diri sendiri tu memang dah confirm. 1. 5 boleh bahagi dengan 1 pun sama, confirm. Dapat 5. Tapi dia boleh tak bahagi dengan orang lain? Bahagi dengan 2, dapat perpuluhan. Bahagi dengan 3, dapat perpuluhan. Okey. Bahagi dengan 4, dapat perpuluhan. Bahagi dengan 6, dapat perpuluhan. Jadi dia tak boleh bahagi nombor lain dah. Jadi bermaksud dia pun adalah nombor perdana. Okey. Jadi apa lagi nombor perdana selepas 5? Apa lagi? Apa lagi nombor perdana 5? 7. 7. Kemudian 9 nombor perdana tak? 9 nombor perdana tak? Tak. Tak, sebab apa? Sebab Boleh 9 dia tiga. boleh bahagi nombor lain iaitu 3. Sama dengan nombor cantik iaitu 3. Jadi 9 bukan. 9 bukanlah. Okey, boleh? Dan last saya nak tanya tentang nombor perdana, nombor 1. Nombor 1 nombor perdana ke tidak? Oh, benar. Perdana. Tak. Perdana ke tidak? Tak. Tidak. 1 boleh bahagi 1, confirm. Kemudian dia boleh bahagi diri sendiri iaitu 1 pun confirm. Tapi dia nombor perdana tak? Tak. Sebab apa tak? Sebab dia kena lebih besar dari 1. Satu. Betul? Boleh besar 1. Dia lebih kurang lah tu point tu ada, tapi cuma tak tepat sikit. Maksudnya bila saya cakap macam tu maksudnya tak lah. Jawapannya tak. Sebab apa? Sebab syarat dia. Syarat dia boleh bahagi dengan diri sendiri, betul? Dan dia maksudnya apa? Dua-dua Dan dia maksudnya kena ada ada. 2 syarat. Ada 2 syarat. Dia boleh bahagi dengan diri sendiri dan 1. Bermaksud kat sini dia kena bahagi 2 nombor, diri sendiri dan 1. Kan? Untuk kes nombor 1, dia boleh bahagi dengan diri sendiri dan 1, masalahnya 1 tu diri sendiri. Bermaksud syarat dia cuma 1 sahaja, iaitu syarat bahagi diri sendiri. Bahagi dengan 1 tu adalah dah tak ada. Bermaksud syarat dia masih lagi tertakluk dalam syarat yang pertama, bukan syarat yang kedua. Jadi dekat sini yang itu dia bukan. Dia bukan. Sebab syarat dia tak lengkap, tak cukup nak dapatkan 2 syarat. Boleh faham? Kalau orang tanya kenapa 1 bukan nombor perdana, walaupun dia boleh bahagi 1 dengan diri sendiri, tapi sebab kedua-duanya tu adalah 1 syarat sahaja, bukannya 2 syarat. Bila kita kata 2 dan lah. Okey. Jadi nombor genap semua tahu kan? Nombor genap tahu? Nombor asli yang boleh dibahagi dengan 2. Okey, dan nombor ganjil adalah nombor yang tidak boleh dibahagi dengan 2. Boleh bahagi tapi dapat perpuluhan. Itu asli dengan genap dengan ganjil. Dalam Inggeris dia genap adalah even, ganjil adalah Odd. odd. Betul, bagus. Okay, ada soalan nak tanya tentang nombor-nombor tadi? Tak Tak ada? Kalau tak ada, bagus. Kita masuk kepada pengiraan, pecahan. Sekarang ni kita tinggal lagi sempat 15 minit. Okey, pecahan. Okey, pecahan adalah 2 nombor bulat yang tidak sifar. Angka di atas pecahan disungai sebagai pengangka dan bawah penyebut. Ini pecahan. Pecahan maksudnya ada 2 nombor lah. Nombor atas dengan nombor bawah. Atas kita katakan sebagai pengangka. Bawah kita katakan sebagai penyebut. Dengar kan? Bukan sekadar dengar, awak tahu. Okey, pecahan setara. Pecahan setara adalah pecahan yang sama. Sama saiz, sama besar. Bezanya kita tulis dalam bentuk nombor yang berbeza. 1/2, 2/4, 3/6, 4/8 semuanya adalah setara iaitu 1/2. Bermaksud kalau awak dapat jawapan yang belakang ni akhir, awak kena kecilkan menjadi nombor yang terkecil iaitu 1/2. Itu adalah maksudnya pecahan setara. Okey.
pecahan wajar adalah pecahan yang di mana pengangkanya lebih kecil daripada penyebut. Bermaksud nombor atas lebih kecil dari nombor bawah. Pecahan tak wajar pula adalah terbalik, iaitu nombor atas lebih besar, nombor bawah lebih kecil. Okey. Dan kalau itu terjadi, kalau pecahan tak wajar tu ada berlaku, awak boleh tukarkan nombor yang di atas, baki dia sahaja. Balance-nya awak tukar kepada nombor bulat. Okey, contoh. Contohnya adalah 14/2. 7, 21/3, 7. Okey, saya bagi contoh lain. Contohnya 5/4 adalah pecahan tak wajar sebab 5 lagi atas, lagi besar. Jadi bila awak nak tukarkan kepada pecahan bercampur, bercampur ni bermaksud dia ada nombor bulat dan pecahan. Jadi nombor yang atas tolakkan nombor bawah. Okey, dapatlah baki dia, iaitu 1/4. Jadi berapa kali dia tolak? Sekali tolak je kan. Jadi bila dia sekali tolak, dia adalah satu nombor. Jadi 1/4. Yang ni pun semua tahu kan? Tahu? Itu yang sebelah Tahu. sini adalah pecahan tak wajar. Yang sebelah sini adalah pecahan bercampur. Okey, kita ada lagi 10 minit. Okey, tambah. Okey, yang ni awak dah tahu, boleh baca. Okey, operasi pecahan. Saya rasa hari ni kita akan masuk sampai pecahan dulu, bawah peratus kemudian. Okey, operasi pecahan. Okey, operasi pecahan dan iaitu tambah dengan tolak adalah awak kena tambahkan pengangka-pengangka dan yang bawah kena sama nilai. Penyebut dia kena sama. Syarat dia adalah perlu samakan penyebut. Operasi tambah dengan tolak. Contohnya awak ada 7/16, 2/16, 1/16 nak ditambahkan. Semua penyebut sama. Jadi kalau semua penyebut sama, pengangka sahaja yang bertambah. 7 tambah 2 tambah 1 ke dalam bentuk macam ni. Yang tu jadi 10/16, awak kecilkan dia jadi 5/8. Sama juga dengan tolak. Okey, 7 tolak 2 tolak 1 bermaksud 7 tolak 2 tolak 1, balance dia 4 jadi 4/16, kecilkan. Okey, bagaimana pula kalau dia punya penyebut tak sama? Awak kena gunakan kaedah GSTK. Okey, apa maksud GSTK? Gandaan sepunya terkecil. Okey, macam mana nak cari GSTK ni? Macam cari GSTK adalah darab silang. Pernah dengar darab silang? Pernah? Saya tak pastilah yang awak panggil darab apa, tapi yang saya panggil darab silang. Bermaksud macam mana? Paling mudah caranya adalah darab silang. Dia tak akan dapat GSTK, tapi dia akan dapat gandaan sepunya, iaitu GS saja. Okey. Contohnya 7 dengan 3, sebab penyebut dia tak sama, kita darabkan dia, 7 darab 3 dapat 21. Jadi bila 7 darab 3, atas dia pun kena darab 3. Jadi 5 darab 3. Lepas tu bila 3 darab 7 bermaksud atas dia pun darab 7. 2 darab 7. Jadi bawahnya jadi 21, atasnya akan jadi 15 dengan 14 ditambahkan. Yang itu dapat 29/21. Jadi awak tukarkan kepada pecahan bercampur. Kalau pecahan tak wajar pun boleh jadi jawapan yang terakhir. Tak perlu tukar kepada pecahan bercampur. Saya boleh terima. Okay, ada soalan tentang tambah dengan tolak? Tak ada? Nanti kita tengok latihan awak buat nanti baru kita tahu faham ke tidak. Menolak pun sama, gunakan GSTK. Okey, darab. Okey, darab. Okay. Pendarapan pecahan. Pecahan dengan nombor bulat, awak darabkan direct. Okey. Kalau ada darab, bermaksud atas akan darabkan dengan nombor bulat. Jadi 4/9 darab nombor bulat 5. 4 darab 5 jadi 20/9. Okay. Tapi kalau hasil darab dua pecahan, dia kena kira pengangka dengan pengangka, penyebut dengan penyebut. Okey, contohnya 2/5 darab 4/9. Jadi bila didarab, bermaksud 2 darab 4 dapat 8. Yang penyebut akan darab dengan penyebut. 5 darab 9 dapat 45. Boleh faham? Boleh? Boleh. Senyap tu maksudnya setujulah tu. Okey. Pembahagian pula. Untuk kes pembahagian, awak kena tukarkan yang di belakang secara songsang untuk menjadi darab. Contoh,
7/3 bahagi 7/5. Jadi bila bahagi kena tukar jadi darab. Okey, bahagi kena tukar jadi darab dan nombor yang di belakang tu perlu disongsangkan atas dan bawah. Penyebut dan pengangkanya akan songsang. Iaitu yang bawah naik atas, yang atas turun bawah. Jadi kalau 7/5 akan jadi 5/7 lah. Jadi bila dia jadi darab, awak boleh darab macam biasa. Jadi 7 darab 5, 35, 3 darab 7, 21. Okey, boleh? Boleh? Setakat ni? Boleh. Boleh. Okey, peratus saya skip dulu. Nombor perpuluhan saya rasa awak tahu. Saya nak sentuh adalah bahagian yang terakhir iaitu operasi matematik. Okey, kita lagi 5 minit. Okey, operasi matematik. Awak pernah dengar perkataan BODMAS? Pernah? Pernah kan? Okey. BODMAS tu adalah short form daripada susunan operasi matematik. B for bracket, kurungan. Okey, kemudian darab, bahagi, kemudian tambah, tolak. Ingat, ini susunan dia. Yang mana perlu didahulukan. Kalau ada kurungan, perlu selesaikan kurungan dulu. Kalau ada darab, selepas tu kalau ada darab, awak kena selesaikan darab bahagi dulu. Kemudian kalau ada tambah tolak, baru selesaikan tambah dengan tolak. Contoh. Okey, contohnya soalan ni. Nampak ke soalan ni? Soalan ni adalah 3. Okey. 2 tambah 8 kurungan 6 tolak 3. Jadi ada kurungan. Jadi bila ada kurungan, awak kena tolakkan dulu. 6 tolak 3 adalah 3 kat sini. Jadi 2 tambah 18 kurungan 3. Bila kurungan ni, okey, yang ni saya rasa bahagi ni, dia tertinggal. Sekejap saya contengkan. Kat sini ada bahagi. Okey. Jadi 18 bahagi 3 yang tu dapat 6. Awak kena kira bahagi dulu sebab tambah dengan bahagi awak kena kira bahagi dulu. Sebab bahagi lagi atas ranking dia. Dan kemudian baru awak tambahkan. 2 tambah 6 jadi 8. Okey, boleh? Boleh? Boleh. Bagus. Boleh. Jadi selang nombor pun sama. Saya akan sentuh kemudian. Bermaksud untuk bab 1 ni saya tak sentuh lagi selang nombor. Dan juga peratus perpuluhan. Okey. Jadi soalan tutorial. Okey, tutorial ni saya nak awak buat. Buat type lah macam mana pun. Dah guna Word lah. Guna Word. Dan attach di Google Classroom. Boleh? Okey. Boleh. Faham maksudnya? Maksudnya awak type, awak attach dekat latihan yang saya adakan dekat situ nanti. Nanti saya akan buat satu nama, latihan tutorial 1. Jadi awak tuliskan jawapan awak kat situ, awak attach, nanti dia akan dikira awak send kat situ. Boleh? Okey. Kalau tak faham boleh tanya dalam Boleh. grup Telegram nanti. Okey, saya akan bagi tahu juga nanti soalan mana yang perlu dibuat. Okey. Okey, ada banyak soalan ni. Kalau buat semua pun seronok kan sebenarnya. Pada saya lah, pada awak saya tak pastilah. Okey, Boleh jadi lah. ada apa-apa soalan sebelum saya closingkan sesi live kita? Tak ada. Tak ada minggu depan pun kita akan still buat online lagi. Okey, siapa yang boleh sempat join boleh join lah. Sebab minggu depan kita punya kelas pada hari Rabu kan? Rabu dah 1 Julai ya? Kita 2 minit ni. Okey, 2 minit. Okey, jadi Rabu 1 Julai. Jadi 1 Julai tu siapa yang dah datang? Angkat kaki. Siapa saya tak nampak pun. Okey, saya stopkan yang ni dulu. Okey, jadi sekarang ni kita dah ramai, ada 15. Bagus, termasuk saya 14. Okey, jadi kepada yang lain, jadi pada minggu depan 1 Julai tu saya akan still buat kelas online lagi, memandangkan kita masih lagi tak fully hadir. Jadi siapa yang dah hadir 1 Julai nak jumpa saya boleh bagi tahu melalui Telegram. Faham maksud saya? Maksudnya kalau tiba-tiba mungkin awak akan ada susah sikit nak buat kelas live lah. Sebab awak dah ada kat sini, mungkin awak ada urusan dengan DSA. Kalau tak ada hadir kat kelas, bagi tahu je dekat Telegram. Boleh jumpa saya personal dekat office. Boleh? Yang mana yang hadir 1 Julai lah. Yang mana yang tak hadir 1 Julai lagi, kita akan still go on dengan kelas online dulu. Boleh? Okey. Jadi pada yang baru yang lain-lain ni, kita punya sesi pengajaran dah nak habis. Jadi saya stop recording.